28 Januari anda bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama Buletin Pagi hari ini. Bantuan Sara Hidup tahun 2019 mula diagih hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fasa pertama Bantuan Sara Hidup BSH untuk tahun 2019 mula diagih hari ini. Kira-kira 4.1 juta isi rumah menerima manfaat daripada BSH yang masih lagi menggunakan sistem pangkalan data lama. Sejumlah 1.2 bilion ringgit diperuntukkan dan bayaran dimasuk terus ke dalam akaun bank penerima BSH. Sebelum ini, Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata kerajaan terpaksa menggunakan pangkalan data lama yang kemungkinan besar mengandungi nama penerima tidak layak bagi membolehkan bayaran dibuat sebelum Februari. Ini kerana proses pemutihan bagi mengeluarkan nama penerima tidak layak memerlukan masa yang panjang. Baki bayaran BSH pada fasa kedua dan ketiga akan menggunakan kaedah baru seperti diumumkan dalam Belanjawan 2019 selepas pangkalan data dikemas kini. BSH yang sebelum ini dikenali sebagai Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM diteruskan Kerajaan Pakatan Harapan PH selepas menang dalam pilihan raya umum ke-14 PRU14. Bagaimanapun, bantuannya lebih tersasar untuk membantu golongan B40 bagi meringankan kos sara hidup mereka. Kerajaan mahu menggalakkan anak-anak muda mahupun pesara yang berkemampuan menjadi sukarelawan hospital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata beliau berbangga dengan pencapaian cemerlang Persatuan Sukarelawan Hospital Ampang Pesuha sepanjang 10 tahun memberikan khidmat bakti kepada pesakit di hospital berkenaan. Saya difahamkan bahawa semenjak Hospital Ampang ditubuhkan, sukarelawan telah mengambil tanggungjawab sosial membantu pesakit-pesakit miskin dan yang memerlukan pertolongan dan sokongan agar mereka merasai bahawa masih ada insan yang menyayangi mereka. Jadi perkhidmatan yang anda berikan dapat membantu mereka untuk lebih bersemangat menerima rawatan di hospital ini. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Malam Amal Pesuha sempena ulang tahunnya yang ke-10 malam tadi. Katanya beliau tertarik dengan objektif Pesuha yang membantu dan memberikan sokongan untuk memenuhi keperluan sosial, kebajikan serta emosi pesakit semasa menjalani rawatan serta pemulihan di hospital. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk bacaan Yasin kepada pesakit tenat, membawa buku atau majalah, bermain bersama pesakit kanak-kanak, membantu membawa pesakit kurang upaya ke tempat rawatan serta menyalurkan sumbangan. Pesuha turut mengadakan jumble sale setiap tahun untuk mengumpul dana bagi tabung pesakit. Semua usaha murni itu katanya amat dihargai kerajaan. Kementerian Pendidikan KPM sedang mengambil tindakan proaktif bagi menjamin kualiti program kolej vokasional dan kebolehpasaran pelajar. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin berkata beberapa penambahbaikan dibuat dalam program yang ditawarkan sejajar keperluan semasa serta selari dengan dasar kerajaan baru. Dalam satu kenyataan, KPM menyatakan setiap program yang ditawarkan harus memperoleh akreditasi sewajarnya melalui Agensi Kelayakan Malaysia MQA sekaligus meningkatkan tahap kebolehpasaran pelatih. Langkah penambahbaikan telah dibincang dan diberi pertimbangan mendalam sejak Mei tahun lalu. Ia juga telah melalui siri perbincangan dengan pelbagai pemegang kepentingan. KPM juga telah mengadakan perbincangan dengan ibu bapa dan pelajar serta pihak industri mengenai program college vocational. Majoriti pemegang kepentingan menyambut baik hasrat itu demi kepentingan pelajar dan negara. Di bawah dasar kolej vocational, sasaran kementerian menyediakan 70% pelajar sebagai tenaga mahir untuk bekerja di industri, 20% untuk menyambung pengajian, manakala 10% untuk menjadi usahawan. Pesawat yang mendarat dan berlepas di lapangan terbang seletar Singapura perlu menggunakan kaedah pendaratan secara visual selepas ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata, ia susulan penggantungan pelaksanaan tata cara sistem pendaratan instrumen ILS dan pewujudan kawasan lalangan kekal RA di Pasir Gudang, Johor.
Menurut Anthony, Singapura tidak boleh menggunakan sistem ILS berikutan persetujuan sudah dicapai oleh kedua-dua negara untuk menangguh pelaksanaannya sehingga 31 Mac ini. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja di Terminal Bersepadu Selatan TBS di Ibu Negara. Notis kepada juruterbang Notam sudah dikeluarkan oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM untuk makluman perkara berkenaan. Tambah Anthony, mereka masih boleh menggunakan lapangan terbang itu dan ia tidak ditutup. Sebelum ini, Menteri Pengangkutan Singapura Kau Bun Wan menerusi catatan Facebook Jumaat lalu berkata pihaknya menerima cadangan balas Malaysia bagi lanjutan tempoh penggantungan bersama pelaksanaan tata cara ILS di Seletar dan pewujudan kawasan RA di Pasir Gudang sehingga akhir Mac dan bukan akhir Mei seperti cadangan asal Republik itu. Satu lagi mesyuarat dirancang akan diadakan bagi kedua-dua pihak untuk meneruskan perbincangan berhubung isu ruang udara selepas cuti Tahun Baru Cina 5 Februari ini. Dan berhubung kemudahan pulang ke kampung sempena cuti Tahun Baru Cina, 267 bas tambahan disediakan di Terminal Bersepadu Selatan TBS bulan depan. Jumlah itu membabitkan 119 syarikat pengendali bas yang memohon mendapatkan lesen perubahan sementara LPF untuk tempoh 10 hari bermula 1 hingga 10 Februari. Dan saya difahamkan sekarang ini setiap hari secara puratannya ada 16,000 penumpang yang menggunakan TBS. Dan untuk hari-hari yang akan datang ini, sempena dengan musim perayaan Tahun Baru Cina, angka ini dijangka akan meningkat hingga 18 ataupun 19,000 setiap hari. Beliau terdahulu mengadakan lawatan ke Terminal Bandar Tasik Selatan. Sebanyak 19 kaunter tiket turut dibuka sebagai tambahan kepada 70 kaunter sedia ada untuk kemudahan orang ramai. Kerjasama antara PAS dan UMNO dilihat antara faktor yang menyumbang kepada kemenangan calon Barisan Nasional Ramli Muhammad Noor pada pilihan raya kecil Cameron Highlands. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, Kerajaan Negeri Pahang yang masih lagi diterajui BN juga dilihat menyebabkan calon Pakatan Harapan PH M Manugaran kecundang di kerusi berkenaan. Banyak faktor, satunya adalah kawasan cuti besar. Faktor menyumbanglah ya. Dan PAS dan UMNO memang bekerjasama memang juga menyumbang pada majoriti yang meningkat. PRK Cameron Highlands menyaksikan Ramli Muhammad Noor dari BN memperoleh 3,238 undi majoriti atau 12,038 undi keseluruhan. Beliau menewaskan 3 lagi penjabarnya iaitu calon PH M Manugaran serta 2 calon bebas bekas mencara kanan Institut Aminuddin Baki Salihuddin Abdul Talib dan Wong Seng Yi yang juga petani tempatan. Pengarah Komunikasi Parti Amanah Khalid Abdul Samad menyifatkan kemenangan Barisan Nasional BN dalam pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands hanya mempertahankan sokongan sedia ada. Malah katanya berdasarkan kajian, jumlah peratusan keluar mengundi dan peratusan pengundi Melayu dan orang asli menyokong Pakatan Harapan PH meningkat. Okey, so di Cameron Barisan Nasional kata dia telah mencapai satu kejayaan yang besar. Tetapi bagi saya, bila saya kaji result itu, sebenarnya apa yang BN telah berjaya ialah mempertahankan sokongannya. Kerana sokongan dia bila dicampurkan undi yang diperolehi oleh PAS dalam pilihan raya umum yang lepas dengan majoriti UMNO BN, maka itulah lebih kurang majoriti yang dia dapat sekarang ya. Telah dipilih Katanya, kerusi Parlimen Cameron Highlands adalah kubu kuat BN dan tidak pernah dirampas oleh mana-mana parti lain. Keputusan PRK Cameron Highlands 2 hari lalu menyaksikan calon BN Ramli Muhammad Noor menang dengan 12,038 undi dan memperoleh 3,238 undi majoriti. Beliau menewaskan calon PH M Manugaran yang meraih 8,800 undi serta 2 calon bebas lain. Polis sedang mengesan beberapa lagi bahagian badan 2 mayat tidak cukup sifat yang ditemui dengan kesan dikerat semalam di kawasan perumahan Desa Coalfields, Sungai Buloh. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintendent Syafaatun Abu Bakar berkata operasi selama 2 jam oleh unit Scuba dan unit anjing pengesan K9 bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat itu tertumpu di sekitar kawasan 2 mayat itu ditemui.
So setakat ini kita tidak menemui apa-apa barang lah di tempat kejadian. Dia ada penemuan baru lah. So postmortem masih dijalankan, masih tidak dapat lagi laporan daripada pihak hospital lah. So radius dia punya keluasan, dia punya jarak lebih kurang 300 meter daripada lokasi mayat yang dibuanglah, dan kedalaman air lebih kurang 3 meter. Katanya tumpuan pencarian bahagian kepala kedua-dua mangsa dan sebahagian lagi tangan dan kaki mangsa. Semalam media melaporkan 2 mayat, seorang lelaki dan wanita, ditemui orang awam. Hasil pemeriksaan polis menemui kesan potong pada bahagian tangan dan kaki selain turut menemui 3 bungkusan plastik hitam berisi sebahagian tangan dan kaki di kawasan berhampiran. Polis percaya lelaki dan wanita itu dibunuh di tempat lain sebelum mayat mereka dibuang ke kawasan itu. Berdasarkan keadaan mayat, polis percaya kedua-dua mangsa dibunuh kira-kira 2 minggu lalu. Identiti kedua-dua mangsa bagaimanapun belum diketahui. Polis meminta orang ramai yang kehilangan saudara atau kenalan atau mempunyai maklumat mengenai kejadian itu supaya menghubungi Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. Seorang anggota polis maut digilis lori dalam kejadian langgar lari di Jalan Besar Pekan Nilai berhampiran simpang masuk ke Taman Ros Merah. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Nur Marzuki Besar berkata, dalam kejadian 12 tengah hari semalam, Konstebel Muhammad Syafiq Ramlan, 26 tahun, yang berkhidmat di cawangan Balai Pengawal Istana Negeri Sembilan, maut di tempat kejadian. Mangsa yang berpakaian uniform lengkap dalam perjalanan dari Nilai menuju Kuala Pilah bagi membantu tugas di Balai Pengawal Istana Seri Menanti. Siasatan mendapati mangsa menunggang motosikal di belakang lori dari arah Nilai menghala ke Labu. Sebaik tiba di lokasi kejadian, pemandu lori mahu membelok ke kiri dan mangsa terjatuh ketika menekan brek menyebabkan terperosok ke bawah lori sebelum digilis. Mangsa yang parah di kepala akibat digilis meninggal dunia di tempat kejadian. Pemandu lori lelaki berusia 40-an dikatakan memecut kenderaan melarikan diri meninggalkan kelindannya berusia 20-an di tepi jalan. Polis sedang mengesan pemandu berkenaan dan pada masa sama kelindan terbabit membuat laporan polis sebagai saksi kemalangan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat sebelum diserahkan keluarga di Taman Bukit Beruang Indah, Melaka untuk dikebumikan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selaras meriam dan selaras mortar berusia lebih 200 tahun ditemui ketika kerja pengorekan dijalankan pada struktur pertahanan luar dan terusan yang mengelilingi kota Cornwallis di Georgetown. Pengarah Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin berkata, kerja pengorekan Jumaat lalu di tapak berkenaan dilakukan 12 penyelidik. Menurutnya, penemuan meriam dan mortar itu bersebelahan antara satu sama lain. Ia akan dihantar ke USM untuk pemuliharaan dan analisis selanjutnya. Hasil penemuan meriam dan mortar ini bakal melengkapkan data sejarah awal di kota Cornwallis yang dibina oleh British dan diduduki oleh Jepun. Mengikut rekod sejarah awal Pulau Pinang, tapak kota Cornwallis mempunyai lebih 100 meriam dan lebih kurang 10 mortar yang masih tertanam di bawah tanah. Kerja-kerja pengorekan yang bermula akhir tahun lalu akan diteruskan sehingga November tahun ini bagi membersihkan tempat itu untuk menempatkan satu galeri sejarah. USM sudah mendapat gelaran RM49,000 daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi menjalankan kerja-kerja pengorekan di tapak itu selama setahun. Kembali dengan laporan luar negara, kira-kira 24,000 penduduk dari kawasan yang terjejas akibat empangan runtuh di Brazil pada Jumaat lalu diarahkan berpindah. Arahan dikeluarkan susulan amaran satu lagi empangan di kawasan sama juga berisiko runtuh. Siren mula berbunyi sebelum subuh waktu tempatan semalam berikutan paras air berbahaya di empangan Brumadinho di negeri Minas Gerais. Empangan itu terletak kira-kira 50 meter dari kawasan empangan yang runtuh pada Jumaat lalu. Amaran terbaru dikeluarkan ketika 250 mangsa yang hilang akibat runtuhan empangan pertama masih belum ditemui. Setakat ini 37 orang dilaporkan maut dalam insiden itu.
Lebih 50 kubur beramai-ramai ditemui di barat Kongo oleh Kumpulan Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kubur berkenaan ditemui di Yumbi, wilayah Mai-Ndombe Barat ketika satu misi mencari fakta yang dijalankan bersama pihak berkuasa tempatan. Menurut pengarah Pejabat Hak Asasi Manusia bersama PBB di Kongo, Abdul Aziz Tioye, setengah kubur didapati mengandungi sehingga 100 mayat. Mangsa dipercayai terbunuh ketika pertempuran antara kumpulan etnik Banunu dan Batende. Ketua Tentera Barat Kongo berkata siasatan dilancarkan susulan penemuan kubur berkenaan. Menurut PBB, sekurang-kurangnya 890 orang terbunuh dalam pertempuran sengit di antara beberapa kumpulan etnik yang berlarutan selama 3 hari di wilayah itu pada awal bulan ini. Sekumpulan penduduk Ireland yang khawatir peraturan sempadan yang terlalu ketat akan dilaksanakan antara sempadannya dengan Ireland Utara bertindak mengadakan bantahan. Tunjuk perasaan diadakan sehari selepas Perdana Menteri Ireland Leo Varadkar berkata anggota tentera mungkin terpaksa dikerah untuk mengawal sempadan sekiranya Britain meninggalkan Kesatuan Eropah EU tanpa sebarang perjanjian. Sebilangan penunjuk perasaan yang berpakaian menyerupai askar mengadakan bantahan di sebuah pos kawalan olok-olok yang didirikan di bandar sempadan Carrick-Cannon. Kedua-dua kerajaan Britain dan Ireland tidak mahu mewujudkan kawalan sempadan konkret di sempadan Ireland Utara. Sempadan terbuka adalah warisan perjanjian Good Friday yang dimeterai pada 1998 yang menamatkan pertempuran antara pihak pro-Britain dan nasionalis di Ireland. Britain dijadual secara rasmi meninggalkan blok EU pada 29 Mac. Sekiranya Ireland Utara kekal menggunakan peraturan EU, ini bermakna produk dari England, Scotland dan Wales perlu melalui pemeriksaan kastam sebelum dibawa masuk ke wilayah itu. Laporan sukan, Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC bertindak melucutkan hak penganjuran Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia renang para yang bakal diadakan pada 29 Julai hingga 4 Ogos depan. Keputusan tergempar itu dilakukan semalam oleh Badan Induk Paralimpik Dunia selepas Kementerian Dalam Negeri KDN gagal memberikan jaminan kemasukan dan keselamatan atlet kepada IPC berhubung perkara itu berikutan Malaysia tidak membenarkan atlet dari Israel bertanding di saingan yang bakal berlangsung di Kuching, Sarawak. Presiden Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC Andrew Parsons mengeluarkan kenyataan berhubung pelucutan hak Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan renang Paralimpik Dunia 2019 dalam laman sesawang rasmi mereka. Menurutnya, tindakan kerajaan Malaysia tidak membenarkan atlet Israel hadir dan bertanding menyebabkan IPC tidak mempunyai pilihan selain tidak meneruskan kejohanan berkenaan di Malaysia. Ini kerana tiada jaminan keselamatan diberikan termasuk pengeluaran visa dan penggunaan lagu dan bendera Israel. Tambah Parsons, semua kejohanan bertaraf dunia mesti membenarkan penyertaan atlet dari semua negara untuk bertanding dengan jaminan keselamatan. Dalam konteks Malaysia, negara ini tiada hubungan diplomasi dengan Israel dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menegaskan bahawa Malaysia tidak akan membenarkan rakyat Israel memasuki negara ini termasuk menyertai acara sukan. Ketika hak penganjuran ditandatangani IPC dan Majlis Paralimpik Malaysia pada September 2017, dikatakan IPC diberikan jaminan semua atlet yang layak dibenarkan beraksi. Sehubungan itu, IPC kini mencari tuan rumah alternatif bagi menganjurkan acara berkenaan yang turut menjadi medan kelayakan Kesukan Paralimpik Dunia di Tokyo, Jepun 2020. 600 perenang dijangka menyertai kejohanan itu dan IPC sedang memberi peluang negara yang berminat menggantikan Malaysia memberi maklum balas sebelum 11 Februari. Keputusan terbaru itu bagaimanapun tetap tidak mengubah pendirian Malaysia yang jelas tidak akan sesekali berkompromi. Demikian maklum balas pantas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman malam tadi. Dalam satu kenyataan menerusi aplikasi WhatsApp kepada media sebelum dimuat naik Kementerian Belia dan Sukan, keputusan itu dibuat atas dasar kemanusiaan dan belas ihsan mengenai nasib rakyat Palestin. Malaysia tidak akan berganjak dengan keputusan yang menghalang kemasukan atlet Israel walaupun terpaksa melepaskan peluang penganjuran sukan antarabangsa. Turut disebut ialah, jika penganjuran sukan antarabangsa lebih penting berbanding nyawa rakyat Palestin, maka Malaysia seolah-olah kehilangan pegangan moral yang menjelaskan pendirian menjunjung dasar kemanusiaan sejagat dan bukan Islam semata-mata.
Saingan Liga Malaysia 2019 kini menghampiri dengan pasukan-pasukan negeri dan kelab mengumumkan senarai pemain berserta penampilan masing-masing. Tidak ketinggalan Pahang apabila skuad dengan gelaran pasukan Tok Gajah mengumumkan beberapa pemain import baru di samping mengekalkan kesemua pemain tempatan dan pemain Piala Presiden musim lalu bagi memperkuatkan cabaran untuk Liga musim ini. Antara pemain import baru yang menyertai pasukan Tok Gajah termasuk bekas pemain import musim 2014 dan 2015 yang dikenali sebagai orang besi Dixon Wakame, pemain import dari Indonesia Sadil Ramdhani, pertahanan import dari Perancis Errol Golong dan pemain penyerang kelahiran Brazil Zé Love di samping mengekalkan pemain import musim lalu Muhammad Safwan Baharudin dari Singapura. Manakala pemain kebangsaan seperti Nur Azam Aziz, Muhammadul Sumareh, Matthew Davies dan Nur Syahrul Idlan Talha setia memperkuat barisan. Menurut Ketua Jurulatih Pahang, Dolah Saleh, dengan pengekalan kesemua pemain tempatan musim lalu, diyakini mampu meningkatkan kesefahaman dalam meningkatkan prestasi pasukan pada musim ini. Dalam pada masa sama, penajaan sebanyak 1.6 juta ringgit oleh pengeluar barangan sukan berjenama Al Ihsan diyakini turut meningkat dan menaikkan moral pasukan pada kali ini. Majlis pelancaran jersey dan memperkenalkan pemain pasukan Liga Super Pahang 2019 diadakan di Dewan Tun Razak di Temeloh, Pahang yang dirasmikan oleh Pegawai Daerah Temeloh, Dato' Azlan Mat Yaman. Dalam majlis ini juga Pahang memperkenalkan 3 jersey baru iaitu warna kuning, biru dan hitam pada musim kali ini. Turut hadir dalam majlis ini adalah Mizal Ghazali, Pengurus Besar Pemasaran Al Ihsan Sports, Datuk Seri Muhammad Johari bin Hussein, Exco Sumber Manusia Belia dan Sukan Negeri Pahang. Nampak ada pemain muda beri saingan pada pemain yang khasnya daripada kesebelasan utama, sentiasa beri saingan. Kat situ kita tengok nampaknya dalam kesebelasan utama pun diorang kalau slack sikit bila-bila masa saya boleh buat tukaran, tidak ada jadi masalah lah bagi saya. Sementara itu, sambutan hangat ditunjukkan apabila lebih 2,000 penyokong setia skuad Hobin Jang Hobin hadir menyaksikan pengenalan pasukan dan pelancaran jersey baru bagi musim 2019 di Seremban oleh Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Redaudin, Tunku Mukris. 3 rekaan khas jersey tajaan Rhino Southeast Asia Rhino C yang memilih warna kuning hitam untuk aksi di laman sendiri, merah untuk perlawanan di tempat lawan dan putih sebagai seragam ketiga. Hadir sama semalam Presiden Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Kadri, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun serta pengerusi Rhino C Nizamuddin Hamid. Menurut Tunku Said Razman, pihaknya percaya tajaan Rhino C dapat memantapkan prestasi pasukan yang akan beraksi dalam saingan Liga Perdana. Tambah beliau, sasaran untuk ke Liga Super tahun hadapan realistik untuk dicapai dengan gandingan mantap barisan kejurulatihan yang diketuai Mat Zan Mat Aris dan dibantu Muhammad Zaki Sheikh Ahmad. Pemain pertahanan Nur Hafiz Zamani Misbah pula dilantik kapten pasukan. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Azhara Tagaya, teruskan menonton rancangan menarik di TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.